Assalamualaikum. Bersama saya pada kali ini Dr. Syukri Abdullah, pakar motivasi, dan untuk kali ini saya nak mengajak Dr. Syukri bincang, sembang berkenaan dengan masalah kanak-kanak, budak-budak sekolah yang macam ketagih gadget, ketagih handphone lah, senang. Seperti tajuk yang tertulis di atas ni, anakku ketagih gadget. Jadi, sebagai permulaan, apa yang Dr. Syukri nak beritahu? Terima kasih Abang Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tajuk yang amat relevan dengan keadaan sekarang ini. Tentang anak-anak tu daripada prasekolah, pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah yang ketagih gadget. Ya. Gadget tu kita rujuk kepada handphone, tablet atau iPad, dan komputer di bawah. Tapi yang banyak tu handphone dan tablet lah. Itu maksud kita. Saya nak terangkan makna ketagih tu kot. Ya, doktor. Makna ketagih. Ketagih bermaksud satu perasaan gian. Gian. Dia nak. Dia tak boleh kawal. Dia nak benda itu, dan dalam konteks ini dia nak bergadget, dia nak menghadap skrin selama yang diizinkan. Kalau dapat sejam, 2 jam. Kalau semalaman lah. Itu ketagih. Dia tak boleh kawal, dia tak boleh kontrol, dia tak boleh berhenti sendirinya, tak boleh berhenti. Kecuali bila dia terlampau mengantuk sangat, terlampau letih sangat, atau bila mak ayah merampas benda itu. Dia macam ni, doktor, saya nak tanya. Dia ketagih tu, dia berhadapan dengan kita kata handphone lah. Macam ni. Ya. Apa yang dia buka yang menyebabkan dia ketagih tu, apa dia? Oh, ini panjang cerita. Okey, saya nak mula dengan satu hormon dalam badan kita. Okey. Saya bermula begini. Bila kita jumpa kawan lama lah kita terjumpa dekat dengan katakan pasar malam. Kita baik dengan dia, lama jumpa dia. Kita seronok lah. We feel very, very excited. Kita rasa seronok. Okey. Terus, yang kedua, orang tengah bercinta. Dia jumpa dengan si dia. Nampak-nampak, ya Allah, seronoknya. Dunia dia yang punya, aku yang punya. Contoh yang ketiga. Dia ambil peperiksaan satu mata pelajaran yang amat suka. Dia duduk target, A tak dapat punya, B mungkin, C sure, dan dia dapat A+. Dia punya seronok. Bila seronok tadi berlaku, Abang Ji, satu hormon dipanggil dopamin. Cuba Bang Ji, dopamin, dia akan dirembeskan kepada otot dan otak. Otot dan otak, kita rasa seronok. Bila kita rasa seronok, apa jadi? Kita nak buat lagi. Jadi bila anak-anak dapat gadget, dia dapat PUBG, game PUBG, Mobile Legend, dia dapat tengok YouTube gambar tertentu, dia seronok. Bila seronok dia ralit, dia nak buat lagi. Jadi menjawab soalan Panji tadi, keseronokan itu ialah hasil daripada rembesnya hormon dopamin, 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 ke otak dan otot kita. Itu buat seronok. Sebab itulah kuih lama dia keseronok. Saya bagi contoh yang satu lagi yang agak ekstrim. Dia pun tengok gambar lucah. Gambar lucah ni kalau ikut budak-budak mula-mula, dia tengok, dia tak mahu nak termuntah. Dia tengok mula-mula, ni apa ni, jijik budak-budak lah. Lama-lama ada kuih lama, dia syok. Okey. Kemudian sampai satu tahap, syok tu dah habis dah. Dia kena ambil lagi lucah. Lagi teruk. Mula-mula 1 act, nak 2 act, 3 act. Itu sebab hormon tadi tu tak dapat memenuhi kenaknya. Itu dia panggil the law of minimum return. Hukum pulangan minimum. Maknanya selama-lama dia tak syok, dia kena tambah. Sebab itulah depa duk tengok ni gambar apa, video lucah tu ke lama kesakan tu, betul lah. Okey, itu jawapan soalan tadi.
Macam mana jadi ketagih tu? Ya. Dia tak berbeza dengan ketagih dadah ni. Dia sama. Sebab penggunaan tu macam dadah pun kalau tak ada tak boleh. Dan apabila sampai satu poin kad, dia akan minta dos tu lagi banyak. Kalau tidak tak apa nak rasa apa dah. Sebab tu dia apa panggil ni elektronik kokain. Elektronik kokain. Ataupun digital kokain. Benda ni bukan berlaku pada kanak-kanak saja, tapi dia berlaku sampai kat orang dewasa saja. Yes. Cuma tapi yang kita risau ni kanak-kanak. Tahu pasal apa? Ya. Tahu pasal apa? Ada pasal dia tu, ada cerita dia tu. Ya. Cuba dia tak tangan kat dia itu, tak tangan. Ya. Okey, kat situ ada satu bahagian otak dia panggil PFC. Prefrontal cortex. Ya. PFC, prefrontal cortex. No. Dia tu kalau dia panggil ketua jabat, kalau pejabat dia panggil ketua jabatan lah. Syarikat dia panggil CEO lah. Jadi CEO otak kita letak kat situ. Apa fungsi dia? Saya bercerita. Ya. Bila kanak-kanak dia main game, dia main sampai tengah malam, dia tak rasa bersalah, dia tak rasa apa-apa pun. Dia seronok dia main. Tapi orang tua-tua, bila dia buat benda yang pelik-pelik lama-lama, aku ni tak elok buat benda lama-lama ni. Aku dah keluar rumah, bini di rumah duk tunggu, anak duk tunggu, aku buang masa kerja tak jadi. Dia kata ada rasa menyesal. Bila kita buat salah, kita ada rasa menyesal. Budak-budak tak rasa macam tu. Sebab prefrontal cortex kanak-kanak tu, dia tak matang lagi. Dia matang pada usia 24-25 tahun. Sebab itulah anak-anak kita ada jangan main, dia buat lagi. Konsep aku ni nak ambil PSR ni, konsep asal salah tu kurang. Tak ada. Sebab otak dia under construction, orang kata begitulah. Okey, berbalik kepada masalah tu yang berlaku pada budak-budak atau kanak-kanak sekolah. Kemunculan ataupun adanya COVID-19 ni, jadi ada PKP. Dan bila ada PKP, mau tak mau dia ada PDPR. Jadi gadget-gadget ni kena dekat dengan kanak-kanak juga. Cuma masalah tu macam mana, Doktor? Soalan yang cantik. Mak bapak yang tak pernah ada handphone, yang ada handphone dia kata, ayah beli handphone lebih canggih sikit ayah. Line internet ni tak baguslah, beli yang kuat sikit ayah. Sebab apa? Sebab belajar dengan cikgu tu lebih jelas, lebih clear, tak sangkut-sangkut. Ayah pun kesian ke anak kerana pelajaran punya pasal, bagi handphone baru, beli tablet baru, internet line yang lebih kuat. Tetapi Bang Ji, ayah tak tahu apa sangat. Ada ayah yang tahu tapi tak ambil tahu. Ada yang memang tak tahu. No. Jadi ayah pun pakat belilah. Tetapi tanyalah cikgu-cikgu. Ada pelajar 30 orang. Bila dia buat PDPR yang attend 10 orang. 20 lagi tak ada. Setengah tu dia cerdik. Dia tak serta, bukan dia tak dapat, dia tak mau, dia guna hujah tu untuk PDPR, dapat handphone dia buat benda lain. Ini masalahnya. Tapi okey. Dia macam ni. Ada mak bapak, saya nak cadangkan Bang Ji, kalau mak bapak dengar, kalau belum beli lagi, Tok Sah bagi handphone, Tok Sah bagi tablet, cari komputer riba lebih baik. Lah ni banyak komputer riba second hand bercambah. Yang masih elok-elok, boleh beli online dengan syarikat besar-besar, ada pun boleh di kedai. Di Jitra ada sebuah kedai saya difahamkan yang dia jual online saja, kedai Melayu kita. Okey, kenapa saya kata begitu?
Handphone, dia boleh buat dalam poket. Dia boleh buat pergi rata. Komputer riba tak boleh. That's number one. Jadi maknanya, dia punya pergerakan tu agak terbatas. Kemudian, komputer riba, dia kena tak atas meja katalah di anjuk ataupun dekat tempat tertentu. Dia tak boleh buat masuk dalam bilik tidur. Contoh. Jadi, maknanya, komputer riba ni, dia kurang mobile compare dengan mobile phone. Jadi anak nak guna tu susah sikit. That's number one. Number two, Abang Ji, komputer riba skrin dia besar. Nampak paling koman 13 inci 14 inci besar. Dan kalau beli yang skrin besar, mak ayah beli yang skrin besar. Bila skrin besar, dia nak baca bahan daripada YouTube pun, tentang dia baca tentang mikroorganisma. Dia keluar dengan kartunnya, dengan ilustrasinya, dengan gambarnya, dengan huraiannya di komputer tu. Jelas pun. Kalau handphone, maklum untuk kata kecil sangat tak jelas. Jadi kalau betul-betul for the pelajaran, komputer riba. Tapi anak tak mau, dia tak boleh buat merapu komputer riba. Dia tak boleh bawa pergi duduk mana-mana. Jauh dengan mak. Ya. Berbalik tu soalan tadi. PDPR, pembelajaran dan pengajian dari rumah. Dan penggunaan gadget. Dia kira satu standard ukuran. Kalau mak ayah, kalau anak-anak betul-betul menggunakan gadget untuk pembelajaran, gadget tu satu keperluan. Kalau mak ayah, kalau anak-anak guna gadget untuk merapu, gadget bukan satu keperluan. Tu yang pertama. So, saya nak cadang kat mak ayah beginilah. Dah ada gadget, dah ada handphone, mesti ada kawalan. Jadi kita terang dah, kesan dopamin dari membuat anak kita syok. Dia syok macam kokain lah dia tagih. Kalau kita tak kontrol, dia kacau. So, kena buat peraturan. Ada mak bapak dia berapa? Bila ada PDPR, okey, pakai handphone ni. Tak ada, bagi balik kat mak. Ingat duk merapu. Ya, teman. Dan nama tu yang tempat yang paling tak boleh bawa masuk handphone agak kat mana, Abang Dik? Kat bilik je. Bilik mana? Bilik mereka lah, bukan bilik mak pak. Ya. Itu tempat yang patut tulis diharamkan bawa masuk handphone. Patut tulis macam tu lah kalau ikutnya. Masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik. Jam 11 tengah malam, jam 12 tengah malam. Mak ayah duduk tidur bilik sebelah. Dia tak lena lagi. Dia anak dara. Tingkatan 3. Duk ber-WhatsApp, ber-WeChat, ber-video chatting dengan seorang anak terona di sana. Dia orang jitera. Kawan tu orang alustak. Ada orang kangap. Dia nampak gamak masing-masing nampak. Satgi dia pujuk. Dia kata bukalah kaci. Bukalah kaci sikit. Takkan tak percaya kat saya. Takkan. Dia pujuk. Lepas tu macam-macam berlakulah. Macam-macam yang tak bagi. Macam-macam. So bilik tidur jangan bawa masuk. Handphone tak dilok. That's number one, Makcik. Number two, kalau study ni, dia ada dua. Satu, study bersama dengan cikgu. PDPR. Satu, dia buat kerja sekolah. Dia kena rujuk apa orang panggil gadget untuk cari maklumat. Satu, dia nak buat persediaan sebelum kelas. Besok cikgu nak mengajar tajuk tertentu. Dia baca dulu. Ini semua adalah pembelajaran guna komputer, guna gadget. Untuk tujuan itu, letak atas meja. Tapi bukan selalunya begitu. Kalau pembelajaran tak gunakan gadget tu letak jauh tang lain. Jangan letak atas meja. Saat lagi, tengah-tengah study, dia pun ting notifikasi masuk. Ting masuk IG. Ting masuk Facebook. Ting masuk WhatsApp. Masuk TikTok. Dia mula. Dia tak kocok lah. Dia nak tengok. Tengok mula-mula tu. Dia balas. Dia jawab. Sekali dia reply. Dia share. Dia gelak seorang-seorang. Lama-lama tak jadi kerja lah ni. Celah-celah tu yang tak mesej pula. Si dia habis cerita dah. Kira-kira dalam perkara ni,
ibu bapa kena tahu macam mana nak setting supaya notification tu kalau boleh tak bunyi lah. Tak ganggu. Ibu bapa macam Abang Ji tahulah. Sebab ada maklumat, ada skill komputer, tapi majoriti mak bapak tak erti. So the best thing buat satu peraturan. Dia bunyi doktor. Pertama jangan belikan handphone. Jangan belikan handphone untuk anak. Ya. Saya Abang Ji, anak saya hanya dapat handphone selepas SPM. Sebelum tu tak ada handphone. Dulu ada 2 orang macam yang contoh yang nombor 9, nombor 10. Ya. Mereka ulang alik belajar di Mata Mahmud Yan. Ulang alik ke rumah, dekat rumah saya. Ya. Saya beli satu Nokia 3310. Nokia 3310 letak di rumah. Kalau kawan-kawan nak mesej ke telefon tu lah. Dia pakai share. Tak ada masalah pun. Ada mak bapak kata, Dr. Syukri, nanti anak ketinggalan teknologi. Kawan-kawan tu pakai kemai. Karut. Anak saya yang tak pakai handphone tu, lah ni dia kerja, kedua-dua kerja dalam bidang yang ada kaitan dengan teknologi komputer. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Sebab mereka ni, dia boleh tak sat saja. Kita orang tua-tua yang tak faham, duk budak sat saja. Kita yang lambat nak. Okey doktor, saya nak tanya satu soalan lagi berkenaan dengan masalah ibu bapa ni, kepandaian menggunakan gadget ni, terutama laptop lah ataupun handphone tu, kadang-kadang terhad dan dia juga terpaksa nak kontrol anak-anak di rumah ni. Itu macam mana nak buat tu? Kadang-kadang Abang Ji, Bang Ji memang pakar dalam bidang handphone. Tapi kalau Bang Ji tak kawal dia, anak Bang Ji pun akan gelong. Memang sebab kepakaran saja hanya satu aspek. Ni yang tak pakar, yang teringin nak kawal. Boleh. Sebab saya jumpa banyak parent, mak pak dia kerja biasa, buat bendang dan sebagainya. Anak-anak semua tak pun ketagih dengan handphone. Sebab daripada kecil lagi, dia kawal. Kawalan handphone dia kena bermula daripada kecil. Tengah orang Abang Ji, anak duk minum susu, sebelah pegang botol susu, sebelah duk pegang tengok handphone. Ada. Ya duduk Allah. Duduk atas handle lagi. Tahu kenapa? Mak dia kata, aku bagi handphone kat anak aku senang bawa je. Dia tak kacau. Kadang-kadang aku letih saat nak tidur saat pun dia tak kacau. Jadi handphone tadi memudahkan aku. Memang memudahkan mak tadi buat kerja, tapi fikir jangka panjang. Dia mula ketagih esok habis. Jadi jawapan saya pada soalan itu, dia kena start kawalan sejak pada prasekolah. Dan bila dikawal prasekolah, mudah. Sebab mak bapak nak kawal anak prasekolah lebih mudah pada nak kawal anak yang darjah 6. Dan nak kawal anak tingkatan 1 lebih mudah pada kawal anak tingkatan 4, tingkatan 5. Dia masa rebung tu lah. Jadi ini menjadi buluh tu masalah sikit lah. Betul. Ada Boni, saya baca dalam Facebook satu cerita. Ya. Seorang ibu dia hantar satu rayuan kepada seorang nama Syed Azmi. Syed Azmi ni seorang aktivis sosial. Jadi duk tolong banyak gelendangan, dia duk bagus lah, orang yang cukup hebat. Anak dia tu dia rampai telefon. Waktu tu lebih kurang 28 hari sebelum SPM. Baru berlaku 20 hari sebelum SPM. Dia rampai telefon. Anak dia perempuan. Dia tak keluar bilik. Dia boykot tak keluar bilik. Dia tak keluar makan. Dia duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Mak pak kena hantar makanan. Lagi tak pergi telefon, dia nak boykot. Sekolah pun dia tak mau pergi, apa tak mau pergi. Bila mai tahap tu, tak boleh susah tak dah. apa-apa. Sebab apa tahap tu? Sebab waktu awal dulu dia tak kawal. Handphone ni dia kena kawal pada awal.
Benda ni semua saya cerita dengan panjang lebar dalam buku saya, Abang Cik. Buku yang akan keluar. Buku bertajuk macam tajuk kita atas lah. Anakku ketagih gadget. Apa solusinya? Ada tanda soal. Anakku ketagih gadget, apa solusinya? Ada 270 muka surat. Ibu. Jadi saya nak lancar insya-Allah pada 3 bulan Mac nanti. 3 bulan Mac. Kalau ibu bapa nak dapatkan buku tu macam mana? Dia masuk ke Facebook saya. Ya. Okey. Bagi dia punya Facebook. Doktor. Facebook saya DR Syukri. DR Syukri satu perkataan. Ataupun telefon kat pembantu saya. Ambil nombor telefon ni, tinggal nama, tulis, saya nak beli buku. Kita akan hantar maklumat lah, bagi dia tengok dulu buku ni tentang apa. Dia hantar maklumat, kita hantar dengan semua. Jadi dia puas hati, dia beli. Kepada okey, 012 423 2130. Nama tulis. Nak tulis nama ini Ustaz Ismail. Ustaz Ismail. Hantar ke Ustaz Ismail. Hantar WhatsApp dengan telefon WhatsApp. Saya nak beli buku. Anakku ketagih gadget. Tolong hantar maklumat. Kita hantar maklumat, baca dah puas-puas. Kemudian belilah insya-Allah. Ya. Ataupun satu lagi nombor, Abang Ji. Ya. Satu lagi nombor. Ya. 011 563 2130. Kedua-dua nama ni WhatsApp, jangan call lah. Yang nama dia Ustaz Ismail juga ke apa? Ustaz juga. Ustaz juga, no? Ya. Jadi dalam tu saya cerita panjang lebar, Abang Ji. Ada 12 bab. 270 muka surat. 270 muka surat. Dia guna font 16, size dia 16, font dia. Size 16. Dia double spacing. Dan kita buat dia punya size tu bagi celuh elok-elok dengan handphone. Jadi kita dapat nasihat beberapa pakar, ini size-nya, ini font-nya, ini spacing-nya. Dan sesuai untuk handphone lah. Ada orang tanya, buku lagi senang baca? Jawapannya senang macam ni. Handphone kita bawa pergi merata. Ada lepas baca lah. Tak ada masalah. Buku jangan bawa. Setengah orang segan baca buku, handphone duk baca selalu. Duk dah di tangan selalu. Saya cerita panjang lebar, termasuk bab 10 tu, cara nak tangani masalah anak ketagih. Dan saya bagi contoh, beberapa contoh, bagi contoh 3 kes mak bapak yang ada masalah, cara dia pun selesai. Ni kes sebenarnya. Kes yang memang ada. Memang betul. Dia cerita how they overcome this problem. Saya cerita panjang lebar. Jadi, dan saya cerita apa makna ketagih yang cerita-cerita prefrontal cortex, dopamin, semua tu ada dalam tu lah. Jadi, dia ketagih macam-macam. Jadi, insya-Allah baca buku ni, dia boleh bantu mereka faham dan bertindak dengan bijaksana dan bijak sini. Okey, ibu bapa yang mendengar siaran kita ini, bolehlah hubungi nombor yang saya tulis di bawah tu. Ada 2 nombor kepada Ustaz Ismail. Tulis, saya nak beli buku dan tajuk buku tu Anakku Ketagih Gadget. WhatsApp pada nombor 2 nombor tu, salah satu 2 nombor tu. Nanti pihak Dr. Syukri akan bagi maklumat apa yang patut dibuat macam mana. Seterusnya ikut apa yang telah dinyatakan nantilah. Okey, kita sambung, Doktor. Okey, boleh. Apa nama? Seronok tentang ni kan? Okey. Saya ni nak sambung ni mungkin di luar sikit daripada apa yang kita bincang ni. Tapi saya nak ambil respon lah daripada Doktor. Dengan kejadian COVID ni,
dengan keperluan untuk PDPR ni. PD ni maksud dia pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Ya. Arti rumah. Tapi yang kita tahu internet coverage sekarang ni tak meluas di negara kita. Dan PDPR ni macam terpaksa. Jadi kita tak banyak pihak yang duduk di kampung-kampung tu yang tak boleh nak sota. Bukan masalah tak mau, tapi masalah line internet tu. Tidak ni adanya coverage dan masalah-masalah lain lah. Jadi macam mana doktor tengok keadaan macam tu? Kebetulan. Tadi saya tulis dalam Facebook. Saya baca. Baca. Di mana saya mencadangkan agar Kementerian Pelajaran Malaysia tambahlah duit, laburlah duit buat TV pendidikan. Dalam kepala saya macam ni. Sebelum kita jawab soalan tadi, saya nak cedabaknya. Kita ambil satu tajuk. Tajuknya ialah mikroorganisma dalam sains. Dia tajuk tu UPSR pun ada, PT3 pun ada, SPM pun ada. Kementerian cari seorang guru pakar di Malaysia, number 1 pakar. Dialah mengajak tajuk tu di TV pendidikan. Jadi guru lain pula yang pakar peringkat PT3, dia pula mengajak. Yang lain pula pakar di peringkat SPM, dia pula mengajak. Jadi daripada 1,000 buah sekolah, 1,000 cikgu ajak tajuk itu, we need 1 pakar Malaysia mengajar tajuk itu. Satu Malaysia boleh dengar, line internet pun tak payah pakai. Sebab TV semua orang dapat. Saya rasa jadi, macam tu lagi elok lah. Lagi elok. Tapi kementerian kena bertindak lah ni. Sebab kita bukan tahu COVID ni, PKP mungkin main lagi, kita tak tahu. Mungkin sekolah setahun 2 lagi kemungkinan. Tak tahu. Kemungkinan kita minta tu. Okey, berbalik pada soalan tadi. Bila internet lain tak elok, mak bapak tu kena kerja lebih. Maksudnya? Cikgu kena kerja lebih. Maknanya mak bapak tu kena, kalau mak bapak kena kerja lebih, memang line tak elok nak buat, tak boleh buat apa dah. Sebab saya duduk di ni kadang-kadang line tak elok, kadang elok. Mak bapak tu kena pergi jumpa dengan cikgu, abang cikgu, rumah kami line tak ada cikgu, nak buat apa dengan cikgu? Cikgu mungkin bagi nota ke apa ke dan sebagainya. Jadi bila line lagu tu, ia melibatkan penyertaan mak bapak untuk menyelesaikan masalah. Itu saja yang saya nampak pada waktu ini. Sebab yang budak Sabah tu, Bevonia yang naik pokok tu. Naik pokok tak cari internet. Bevonia di Malaysia ni cukup ramai orang macam tu. Banyak. Bukan ramai yang macam tu. Kita di semenanjung Malaysia ni boleh tahan lah. Di pedalaman memang out. Jadi pada saya, sementara Kementerian Pelajaran nak tukar dan perkasakan TV pendidikan, maka mak bapak lah kena bertindak untuk bantu anak. Dan the best thing mak bapak buat menerusi PIBG. Sebab katalah di sekolah itu ada 50 orang pelajar, contoh 30 tak dapat internet. Jadi PIBG lah kena tolong. Cikgu buat nota. Jadi kena ada pihak ketiga tolong. Itu saja. Kalau tidak, tak tahu nak buat apa dah. Tidak ada jawapan. Tapi yang paling terbaik sekali kalau TV pendidikan tu lah. Peranan tu. Jadi bagi jadual, bagi semua, rasa-rasa standard semua dapat. Kita nak ajak tajuk ini jam 9 pagi hingga 10 pagi. Ulangannya ialah sekian-sekian jam. Dia bagilah beberapa tajuk ulangan. Jadi kadang-kadang pelajar dia bertindih. Waktu tu juga dia kena belajar subjek lain. Jadi ada ulangan. Ingat insya-Allah kalau ada lagu ni, kita get the best service, because yang akan mengajar tu adalah the best teacher in the country, teaching the whole country. That's the main idea. Al-Banji
guru-guru pula. Kalau doktor tengok, adakah semua bersedia dengan PDPR ni? Tidak. Terutama guru-guru yang nak pencet. Malas aku Usah tahun depan aku nak pencet dah. Apa tu buat? Ini yang ada. Bukan dia tak boleh. Dia main tahap aku duk mengajar macam ni, macam biasa dah 30 tahun dah, nak ubah pula, nak pencet dah. Susah, apa orang muda lah buat. Kadang-kadang begitu. Jadi, tapi bukan semua guru pencet begitu. Guru-guru ni tak boleh nak buat apa. Ya. Kadang-kadang guru ni dia kena ambil inisiatif lebih sikit, because dia kena ada ilmu penggunaan komputer, dia kena ilmu tentang Zoom, tentang Google Meet, tentang StreamYard, dan juga kata baru Melon kan. Yang baru. Melon dan sebagainya. Dia kena ada ilmu tu sikit. Jadi bukan, saya ingat kalau dia ambil inisiatif sikit, di sekolah ada orang yang pakar boleh ajak dia lah. Jadi kita harap cuma kadang-kadang guru dia tiap ada 30 main sekolah, main kelas 10 orang, dia pun jatuh semangat tu. Dia kalau begitu, senang saja jawapan kita. Cikgu ajar mereka yang nak belajar, yang tak mau belajar kita boleh buat apa? Kita boleh nak bantu orang ni, ada batasannya. Yang tak mau dibantu, nothing can be done. Yang nak dibantu, kita bantu betul-betul. Itulah yang ingat bagi semangat kat cikgu macam tu. Sebab cikgu pun dia pun frontliner juga dalam konteks ni. Frontliner dalam pembelajaran. Betul. Okey, doktor. Saya rasanya perbincangan kita ni dah panjang juga ni. Okey. Jadi saya nak minta yang last lah, doktor nak apa yang doktor nak kata berkenaan dengan tajuk kita, anakku ketagih gadget ni. Ya. Okey. Gadget satu keperluan kalau diguna dengan baik. Betul guna satu keperluan, salah guna satu kepiluan. Saya ulang. Betul guna satu keperluan, salah guna satu kepiluan. Salah guna, ada gadget dia duk tengok dia duk main media sosial. Ada gadget dia duk main game, ada gadget duk tengok gambar orang telanjang, ada gadget duk tengok merapu YouTube. Itu satu kepiluan. Tapi dengan perkara begitu, bukan bermakna Dr. Syukrini Zalim takkan boleh tengok langsung. Boleh. Lucah langsung tak boleh. Nak main game boleh, tapi adalah padang patut dia. Nak media sosial boleh. Dia ada batasan-batasan. Batasan itu mak bapak lah nak kena kawal. Anak rendah ini batasannya. Anak menengah ini batasannya. Kalau anak itu anak yang self-driven, maknanya dia ni orang yang dia ada matlamat yang tertentu. Dia ada target. Dia nak depan A. Anak begini, alhamdulillah, mak bapak tak payah cuci tangan sebab dia sendiri nak. Cuma doa tahu. Dia tahu. Cuma kita doa dan kita pergi tepuk bau dia. Tahniah anakku. Kita peluk sekali. Tapi kalau anak yang tak mau ni, yang balok liat ni, anak ni sebenarnya bukan dia buat malai, Bang Ji. Depa tidak ada matlamat, tidak ada halat tuju. Tak tahu depa nak ke mana. Itu masalahnya. Jadi sebelum kita atasi masalah depa dengan gadget, tangani masalah ini. Jadi masalah anak yang buang masa ni bukan cara gadget, dia buang masa macam-macam lah. Mereka tidak ada matlamat, tidak ada alat tuju, tidak ada target untuk dituju. Di mak bapak kena bantu kat situ. Nak bantu tu cerita lain kali lah. Sebenarnya mak bapak tu yang kena kontrol bagi anak-anak. Anak-anak lah. Anak-anak ni akan timbul kemudian perasaan mereka tu, oh ini mungkin tak boleh, ini mungkin boleh. Saya tengok media sosial, terutama Facebook lah. Facebook ni sebenarnya dia telah letakkan peraturan atas pada 18 tahun baru boleh. Bawah pada 18 tahun tak boleh. Tapi mak bapak ni buat juga untuk anak-anak muhung tarikh lahir. Yang kedua YouTube. Sebenarnya YouTube dia ada dua channel. Satu channel untuk budak-budak. Channel tu cukup selamat tengok. Cuma selamat tapi tak syok. Memang tak syok lah yang selamat tak syok.
dia waktu-waktu tertentu ruang-ruang yang kita buka sikit untuk dapat tengok. Kalau kita boleh bagi tengok channel tu, dia keluar YouTube tapi dia tak boleh cari benda lain. Hak merepek-merepek tak boleh. Tak ada lah yang untuk for adult only, for tu tak ada. Yes. Tapi kat sini mak pak dia kena cerdik sikit lah. Tapi itu dia kena celak komputer. Celak gadget. Celak gadget. Okey, doktor. Masa dah banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi sembang-sembang dengan saya. Lain kali kalau ada masa lapang, kemungkinan kita akan sembang-sembang lagi. Kemungkinan ada satu persoalan lagi yang doktor mungkin nak sama-sama kongsi. InsyaAllah. Jadi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Saya sudahi perbincangan kami pada malam ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.